Hi there. How are you guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam persaudaraan, salam perjuangan. Salam Melaka berbau pintar raja bersih. Saudara-saudara mereka, semina hormah, nihau ma khaifa alaikum ana bilar. Syukran. Marai dan huaran. Intolan wa manda icaran tak cahau. Tuan-tuan dan puan, saya Muhammad Anwar Fahmi Haridas bin Abdullah selaku Presiden Pertubuhan Masyarakat Sivil Melaka, seorang pengasis dan juga think tank. Baik, hari ini kita akan membincangkan. Today I would like to share with you regarding managing competition and conflict as a PR practitioner, PR officers, corporate unit officers. So in every single, it could be organization, federal, state, local government, GLC's company, we will have this corporate unit or corporate leader, PR practitioner. How are you going to educate, consult? You're going to convince your CEO, your leader, your top gun. It could be the head of the department, managers, ministers, MB, CM, chief ministers, prime ministers. It could be royals. Now, I'm referring to the conflict or competition. There's a crisis. MB Kedah, Yang Amat Muhammad Datuk Seri Muhammad Sanusi Muhammad Noor versus Tuanku, ampun Tuanku TMJ, Tunku Mahkota Johor. Yang pertama sekali, peranan kita dalam perhubungan awam, pegawai perhubungan awam, baik dalam istana maupun pegawai protokol ataupun yang kita sebut Menteri Besar Kedah. Mestilah kita, yang pertama bagi saya, penasihat-penasihat unit korporat ini memainkan peranan menasihati, memberi pandangan kepada baik peringkat istana maupun peringkat kerajaan, Persatuan Kerajaan Negeri ataupun Ketua Jabatan, Ketua Pusat Tanggungjawab, GLC's company. Itu peranan dia. Apabila berlaku krisis, kita mestilah melihat kepada banyak perkara yang akan terjejas. Image, reputasi dan identity. Your image, reputation and identity will damage because of lacking of leadership skills or PR skills, crisis management skills, interpersonal skills, public relations skills, media relations skills, right? You tak ada. Perhubungan media tidak mahir menguruskan krisis, tidak mahir untuk memberikan pandangan berkaitan dengan what is the do and don'ts, ya, bagaimana untuk meningkatkan imej dan reputasi ketua jabatan, menteri, jemaah menteri. Kita tidak tahu. Ini kebanyakan saya tengok pegawai perhubungan awam ini, dia sama ada dia takut atau dia tidak ada ilmu dan dia tidak berani bercakap. Kita pun tidak faham. Kalau saya berada di pelbagai lokasi, saya akan memberi pandangan secara tuntas dan signifikan. Saya akan jalankan tanggungjawab saya. Jadi saudara, sebagai Menteri Besar atau Ketua Menteri, kita merujuk ke Kedah, Menteri Besar Kedah. Pandangan peribadi saya, my personal view, Yang Amat Datuk Seri tidak sepatutnya meneruskan, ya, konflik ataupun disebutnya perbahasan secara lisan ataupun tanpa lisan, verbal and non-verbal, secara berterusan, kerana dia menjejaskan imej, reputasi dan identiti Datuk Seri sebagai Menteri Besar. Dalam masa yang sama, tidaklah boleh kita mengherdik, menyindir sinis, menemplak Tuanku Sultan dan Raja-Raja Melayu. Kerana ketua jabatan, the head of the country, ketua negara dan ketua negeri adalah Sultan dan Raja. Jadi apabila kita sendiri, mungkin kita mempunyai alasan. Saya manusia, tuanku pun manusia, memanglah. Tetapi tuanku adalah darjatnya tinggi. Tuanku namanya pun Sultan, Raja. Jadi kita tidak kira lagi-lagi kalau kesopanan dan kesantunan, ya, kesusilaan. Maknanya daulat tuanku, ya, raja berperlembagaan. Kita mesti mempunyai nilai-nilai yang menghormati Sultan dan Raja. Ya. Walaupun kadang-kadang mungkin perkara yang dinyatakan oleh TMJ, Tuanku Tengku Mahkota Johor, itu tidak signifikan bagi kita ataupun kita rasa tercabar sebagai orang tua. Tapi eloknya kita menghormati legasi dan juga disebut kesultanan ini, dan janganlah kita berbahas. Sebaik-baik manusia kita mendiamkan diri saja dan fokus kerja kita.
Ya, adakah Tuanku Sultan dan raja-raja kita melakukan perkara-perkara yang khianat, menzalimi, mengajar perkara songsang ataupun menggugat akidah kita? Tidak ada. Raja-raja kita terbaik, mempunyai integriti. Raja-raja Melayu kita menjalankan tanggungjawab mereka dengan baik. Ya, Tuanku dengan baik. Sultan Selangor, Sultan Perak, Raja Nazrin selalu bercakap tentang isu mencegah rasuah salah guna kuasa. Ya. Raja Nazrin juga mohon kepada scholars, profesor, think tank, ulama, ustaz untuk tampil bercakap, ya, kerana ramai sangat yang melakukan rasuah dan salah guna kuasa, pemimpin termasuklah golongan cerdik pandai frontliner. Jadi tuanku tanya, apa sudah jadi dengan ulama, ustaz, mufti? Kenapa dia membisu? Ya? Tidak berani bersuara, mencegah dengan lantang dalam ceramah, mesyuarat. Ya? Begitu juga Tuanku Sultan Selangor menyatakan kepada Datuk Seri Azam Baki, jangan ada rakyat negeri Selangor terpalit dengan rasuah. Kalau ada, maka murkanya Tuanku Sultan Selangor. Tidak mau terima rakyat berkaitan, individu berkaitan duduk di Selangor. Tidak ada tempat bagi perasuah di negeri Selangor. Itu kata tuanku. Tapi kita tidak tahu setakat mana pelaksanaannya. Tapi apa pun saya puji. Begitu juga Tuanku Sultan Johor dan TMJ. TMJ ni seorang kerabat yang kritikal, analitikal, lantang. Ya, kalau tengok salah silah keluarga baginda tuanku ini, kita kenal lah TMJ ni daripada salah silah keluarga kepimpinan legasi yang bagaimana. Ya, lantang, alarham Tuanku Sultan Iskandar pun kita tahu bagaimana lantangnya, bagaimana rakyat pada ketika itu takut, ya, dengan ketuanan Kesultanan Melayu ini. Jadi kita perlu faham bahawa sebagai rakyat kita perlu menjadi contoh kepada anak muda, belia dan sebagainya. Apabila kita sendiri, ya, konflik dengan tuanku, ya, membalas, ya, tuanku bagi hadiah makanan, mungkin fast food dan sebagainya, kita pula balas dengan cokodok pisang, dengan cokodok bilis kucai. Ini semua, dan kemudian yang latest, JDT kalah dengan KLCT. Kita pun perli. Siapa yang perli ni? Ya, CM, bukan CM, Menteri Besar Kedah. Ramai jugalah yang perli. Tapi bagi saya, janganlah mainkan isu-isu begini, sebab kita mempunyai kita punya darjat dan status. Saya Menteri Besar, Ketua Jabatan. Begitu juga tuanku, saya minta ampun TMJ, Tengku Mahkota Johor. Saya melihat tuanku seorang yang sangat kritikal, analytical, banyaklah kejayaan telah dicapai, ya, di Johor, dan juga pandangan-pandangan TMJ ni memang ada dia punya kredibilitinya, nasnya ada, bukan tak ada, ya. Tetapi saya minta pada tuanku supaya tuanku jangan melayan isu-isu yang tidak remeh dia sebutnya, ya. Jadi tuanku, kami sebagai rakyat, better patut sebagai rakyat, ampun tuanku, patut mohon tuanku perjuangkan isu-isu rasuah, salah guna kuasa, ketirisan ni. Negara kita ni kita tengok macam manalah tak habis urusnya, ya. Kita punya hutang dah sampai trilion, ya, bilion lah, ya, nak sebut pun hutang kita, KDNK kita pun lumpuh, ya. Currency kita dropping, ya, drop mata wang, ya, tapi kita tengok hutang negara banyak, ya. Malahan nak buat projek tu, projek ni masih lagi berhutang. Malulah yang tuanku, ya, sebab saya tengok HSR punya projek itu 320 juta kita bayar kepada Singapura kerana gagal sambung agreement itu, projek itu. Singapura mahukan pampasan, dan Pakatan Harapan 2018 bayar, saya difahamkan 50 juta. Kemudiannya kerajaan Tan Sri Mulyani Yassin BNPN membayar 320 juta 320.27 juta, begitulah. Jadi soalan saya, suka hati mereka lah, ini disebut representatif, ya, demokrasi.
demokrasi berperwakilan ataupun rakyat memilih pemimpin. Apa yang sedang berlaku adalah pemimpin-pemimpin yang berkuasa dalam amalan Dewan Rakyat Dewan Negara, ADUN ahli parlimen ni, suka hati mereka lah jadi Perdana Menteri, Jemaah Menteri Besar, Ketua Menteri, buat projek ni, perjanjian interim kemudiannya batalkan, kena bayar papasan. My question is, we are taxpayer money, we are Malaysian, this is our money. So how do you manage? How do you handle? Ya, memang kalau tak, patutnya kalau nak buat satu perancangan projek dan sebagainya, mesti fikir long term and short term. Kalau you dah fikir secara konsisten, dah dapat banyak pandangan pakar ekonomi, profesor scholars yang berkaitan, jangan panggil semua profesor, panggil profesor yang berkaitan dengan projek untuk bisnes, ekonomi sebagainya. Fokus. Orang yang betul, ya. Kemudiannya ambil tindakan. Kesan-kesan sampingan kalau kita batalkan projek tersebut. Sekarang ni you pinjam dengan bank dunia atau Jepun dan negara-negara lain. Kita meminjam, hutang kita banyak 100 bilion hutang negara lah contohnya kita pinjam, kita kena bayar balik dan sebagainya, interest, ataupun kita gunakan taxpayer money ni. Soalan saya adalah sampai bila rakyat mahu diperbodohkan begini, dan siapa yang bayar semua ni? Ya, siapa yang bayar semua ni? Maknanya siapa yang akan